Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sama-sama pada tengah hari ini dapat meneruskan nikmat dan rahmat Allah SWT di bulan yang mulia ni, tuan-tuan. Yang mana bulan ini dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan keampunan, dipenuhi dengan keberkatan bagi siapa yang mengejar, berebut-rebut mengejarkan amalan kebaikan. Kalau kita perhatikan, tuan-puan, Ramadan ini sendiri bermaksud daripada perkataan asalnya adalah Ramadan, yang bermaksud panas yang menghangatkan. Apa yang dimaksudkan dengan panas yang menghangatkan ni, tuan-tuan? Maksudnya adalah ada dua pendapat, dan pandangan yang kedua adalah berkaitan dengan panas yang menghangatkan ini seolah-olah membakar dosa-dosa yang kita lakukan ataupun yang kita kerjakan. Sebab itu tuan-puan, Ramadan ini adalah untuk membakar dosa-dosa kita dengan amal kebaikan yang sepatutnya kita tambah dari masa ke semasa ketika bulan Ramadan ini, dan kita berebut-rebut untuk melaksanakan ataupun untuk mendapatkan pahala ketika bulan Ramadan ini, tuan-puan. Pada hari ini saya diminta untuk mereview satu buku yang bagi saya dah habis baca. Buku ini berkaitan dengan satu sunnah yang Nabi SAW ajarkan pada kita juga. Buku ini bertajuk Bicaralah yang baik ataupun diam. Falyakul khair aw liyasmut. Bicaralah baik ataupun diam. Yang mana, tuan-puan, buku ini boleh didapati di PTS. Tajuk buku ni adalah Bicaralah yang baik ataupun diam. Ditulis oleh saudara Iqra' Firdaus. Yang mana kalau kita perhatikan, tuan-puan, buku ni ada satu sudut yang sangat menarik untuk saya tengok dan baca sendiri. Saya baca lebih kurang dalam 2 minggu. Yang mana pengisiannya agak padat dan memberi satu gambaran bahawa sebagai seorang Muslim ni, kita kena belajar untuk cakap baik ataupun belajar untuk diam. Dalam keadaan tertentu kita belajar untuk bercakap baik ataupun kita kena diam, tuan-puan. Dalam buku ni, kalau kita tengok isi kandungan yang disampaikan oleh saudara Iqra' Firdaus ni, saudara Iqra' Firdaus ni dia ada biodata tak? Saya tengok ada biodata tak belakang dia. Iqra' Firdaus ni adalah di Sumeneb. Sumeneb dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam, Fakulti Dakwah Yogyakarta. Adalah penulis daripada Indonesia yang pernah menulis beberapa buku juga yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan taubat, penyebab taubat ditolak, solat duha khusus para pembisnes. Dan ini juga adalah buku yang terbaru yang beliau keluarkan berkaitan dengan bicaralah yang baik ataupun diam. Sebenarnya tajuk buku ni je dah memberi satu bagi saya memberi satu penarik, yang mana ini daripada hadis Nabi SAW. Kalau tuan-puan masih ingat, Nabi SAW pernah bersabda, tidak sempurna seseorang kamu selagi dia tak berkata baik. Falyakul khair aw liyasmut. Mestilah dia berkata baik ataupun diam. Yang mana buku ini benda yang sama dia ucapkan, bicaralah yang baik ataupun diam. Kalau kita tengok daripada sudut isi kandungan dia ada 2 bab saja, tuan-puan, tapi ada lebih kurang 126 muka surat. Yang mana harga buku ni tidak silap saya lebih kurang RM14. Dalam 2 bab ni dia ceritakan kepada kita, tuan-puan, sebab yang pertama, bagaimana nak membentuk peribadi yang baik melalui ucapan. Ini benda yang kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang kita salah faham. Yang mana sebahagian orang
dia apa, sebagian orang dia zahir dia baik, maksudnya zahir dia tunjuk okey dia ikut Islam, tetapi batin dia, macam mana dia menyampaikan perkataan yang ada dalam hatinya sampai ke dalam lidahnya itu kepada perbuatan yang baik. Sebab tu penulis Iqra' Firdaus dalam buku Bicaralah yang Baik ataupun Diam ni, bab pertama saja dia dah ceritakan bagaimana membentuk peribadi yang baik melalui ucapan. Ini benda yang sangat harus di-highlightkan, harus dipandang. Sebab kadang-kadang ada orang dia ada dua mata, dia ada dua telinga, ada satu mulut, tetapi kesemua ni tidak mampu untuk menjaga dirinya daripada peribadi yang baik ataupun daripada perbuatan yang baik. Dan sebab tu kalau dalam buku ni, bab pertama dia bentangkan kepada kita, saya tak tahu saudara Syauqi Atan yang kena DM dekat mesej tu. Nanti mungkin saudara admin akan balas saya untuk bahagian review buku. Untuk bab yang pertama yang diceritakan oleh penulis Bicaralah yang Baik ataupun Diam ni, dia kata seorang Muslim ni dia kena membentuk peribadi yang baik. Dengan mana? Dengan melalui ucapan. Sebab dia katakan bahawa Imam Ibn Hatim kata apa, manusia ni dia ada akal yang, manusia yang ada akal yang sihat ni wajib baginya untuk banyak menggunakan telinga melebihi mulutnya. Maksudnya apa tuan? Orang yang akal dia sihat, dia akan banyak guna telinga dia daripada guna mulut dia. Sebab kalau dia guna telinga dia, kalau dia guna mulut dia lebih banyak daripada telinganya, maka kesilapannya pun jadi banyak. Kesilapan yang dia lakukan pun jadi banyak, kerana dia mendahulukan mulutnya daripada akalnya, daripada telinganya. Kita diciptakan dengan dua belah telinga, manakala hanya memiliki satu mulut. Itu pun simbolik juga kadang-kadang. Dia menurut Al-Imam Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dalam buku ni, dia ceritakan bahawa penciptaan manusia ada dua telinga satu mulut ni pun simbolik juga sebenarnya. Maksudnya kita ni kena lebih mendengar daripada banyak bercakap. Sebab tu hal ini kerana banyak bercakap akan mengundang penyesalan. Buku ni kata, Imam Abu Hatim kata, orang yang banyak bercakap dia akan banyak menyesal. Sebab kadang-kadang perkataan dia sendiri akan merosakkan, ataupun perkataan dia sendiri akan memberi mudarat ataupun keburukan bagi dirinya jika dia tak jaga perkataannya. Main cakap je tanpa kita mengutamakan apa yang perlu, maka penyesalan yang akan ada pada dirinya tuan-tuan. Namun apabila lebih banyak diam, nescaya tidak ditimpa penyesalan ke atas dia. Maksudnya kalau orang tu lebih banyak diam, lebih banyak kurang bercakap, tapi dia banyak mendengar, meneliti, membaca, maka dia akan kurang penyesalan. Berbeza dengan orang yang banyak bercakap. Itu yang diceritakan dalam buku ni. Yang tu dalam bab yang pertama, dia dah ceritakan bahawa seorang yang peribadi Muslim yang baik ni, dia pandai jaga ucapan dia, melalui ucapan dia, melalui perkataan dia. Maknanya di sebalik kedua mata, dua telinga dan satu mulut ni pun ada simbolik yang diceritakan oleh penulis. Yang kedua, bab dia diceritakan bilakah waktu yang terbaik. Penulis pun ada ceritakan kepada kita. Buku ni, buku Bicaralah yang Baik ataupun Diam, boleh dapatkan di PTS. Penulis ni juga, Iqra' Firdaus ni, dia ada ceritakan juga waktu bila kita ni bagus untuk bercakap. Bukan kita kena diam je, tapi ada waktu-waktu yang mana kita boleh bercakap. Ada waktu yang kita boleh utamakan diam dulu. Kalau kita perhatikan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Dalam hadis ni Nabi SAW ceritakan kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Maksudnya kat sini, mesti ada waktu yang kita boleh berkata dan ada waktu kita boleh diam. Bukan sepanjang masa kita kena diam je tuan-tuan. Maksiat depan mata pun kita diam pun masalah. Dan ada waktu yang kita boleh berkata baik, dan ada waktu juga kita akan diam lebih diutamakan. Sebab tu dalam hadis ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Buku ni ceritakan ada waktu-waktu tertentu kita ni boleh menggunakan lidah kita untuk bercakap.
Contohnya perkara yang memberikan manfaat dan maslahat kepada pembaca. Itu kita boleh bersuara, kita boleh katakan, kita boleh bercakap. Ada waktu kita kena diam kalau perkataan kita ni kan memberi kemudaratan ataupun keburukan kepada orang lain. Sebab tu kalau dalam buku ni dia bagi satu kata-kata yang mana dia kata Imam Ibn Jauzi ataupun Imam Ibn Jauzi kata Umar bin Al-Khattab pernah berkata, sesiapa yang banyak ketawa maka kurang kebawaannya. Kat situ. Sebab tu kalau kita perhatikan tuan-tuan, buku ni dia ceritakan tentang kelebihan orang yang bicara yang baik ataupun diam. Dalam bab yang kedua buku ni yang ditulis oleh Iqra' Firdaus ni, dia ada menyenaraikan beberapa punca yang orang itu lebih baik diam dari dia bercakap. Kadang-kadang orang yang banyak bercakap ni memberi manfaat ataupun kadang-kadang dia memberi kemudaratan. Tapi ada dalam beberapa perkara yang ditulis oleh penulis, orang tu lebih baik diam dari dia banyak bercakap. Sebab kalau dia banyak bercakap, dia lagi banyak menyakitkan hati orang. Sebab tu penulis ni menulis buku yang agak simple. Saudara Iqra' Firdaus ni tulis bukunya agak ringkas, tetapi kesan dia agak besar bagi seorang Muslim, yang mana dia kena bicara yang baik ataupun diam. Itu bab yang pertama. Bab yang pertama dalam buku ni dia kata peribadi seorang Muslim yang baik, dia mesti banyak bicara, menjaga perkataan dia. Dalam bab yang kedua tuan-tuan, bagaimana yang menarik buku ni dia terangkan kepada kita adalah bagaimana menjadi pembicara yang baik, ataupun macam mana orang yang mampu untuk bercakap dengan yang baik. Yang bab pertama tadi dia bagi tahu kadang-kadang seorang Muslim ni dia perlu membentuk peribadi yang baik melalui ucapan. Tapi dalam kedua, siapa yang kita nak ikut sebenarnya? Macam mana peribadi yang baik ketika berucap ataupun kita memberi ucapan. Buku ni ada ceritakan kepada kita yang mana semestinya adalah Rasulullah SAW adalah pembicara ataupun model yang paling kita ikuti dalam bagaimana kita nak berbicara dengan yang baik ataupun diam. Sebab itulah buku ni dimasukkan kepada kita macam mana baginda SAW berbicara. Kaedah ataupun kita panggil pedagogi pun tak, dia panggil sebagai kaedah macam mana interaksinya Nabi SAW atau bila masa Rasulullah SAW diam. Sebab Rasulullah SAW takkan diam pada benda yang kebatilan. Bila masa Rasulullah diam dan bila masa Rasulullah berkata. Buku ni ada senaraikan beberapa sifat Nabi SAW. Ada 4 sifat Nabi yang harus dicontohi oleh sebagian Muslim, kesemua Muslim. Bagaimana kaedah ataupun tunjuk cara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu yang pertama ni jujur ataupun benar. Seorang Muslim yang tahu nak bercakap, tahu nak menyampaikan ataupun nak mengucapkan perkataan yang baik, dia mesti sampaikan dalam perkataan yang jujur ataupun perkataan yang benar ataupun perkataan yang sesuai dengan kebenaran, yang mana tidak boleh dia mengkhianati kejujuran dia itu dengan keburukan, ataupun dia mestilah seorang yang dipercayai amanah. Orang yang amanah ni dia akan cakap benda yang baik. Ada lagi dua sifat yang ditunjukkan dalam buku ni. Bicaralah yang baik ataupun diam. Ini satu tajuk yang sangat menarik. Walaupun ada 2 bab, tetapi 2 bab yang dia ceritakan ni ada 2 konklusi yang kita boleh nampak. Yang pertama adalah kita as Muslim mesti belajar cakap yang baik. Yang kedua, siapa yang kita nak ikut kalau nak belajar cakap yang baik ni, kan? Kita mesti nak ikut Rasulullah SAW. Sebab tu contohlah ketika dalam satu hadis Nabi SAW, ketika seorang sahabat mencela sahabat pendosa, dia cela, dia kata apa, kau ni dilaknat oleh Allah, kan? Tengok macam mana respon Nabi, tengok macam mana bicara Nabi, kata-kata Nabi, la tal'anuhu, jangan kamu cela dia. Maksudnya ada sebahagian akhlak yang Nabi SAW yang kita tak ikut. Jadi buku ni dia cuba adaptkan bahawa selain kau nak belajar untuk cakap baik ataupun diam, kau kena belajar dengan sebaik-baik orang yang ajar kau cakap baik atau diam. Kadang-kadang ada orang diam dah banyak, bagus. Dia diam tu dia dah bagus lah. Tapi diam di atas kebenaran. Contohnya diam dia terhadap orang yang buat kemungkaran, tuan-tuan. Itu diam yang baik ke? Tak. Ataupun ada orang diam, bila maksiat depan mata dia, dia diam juga, tuan-tuan. Itu bukan diam yang baik. Jadi dalam kita punya panduan untuk bercakap baik ataupun diam ni, kan, panduannya adalah Nabi SAW. Ada perkara yang orang anggap baik tapi dalam Islam tak baik. Contohlah kadang-kadang ada orang body shaming. Dalam negara luar body shaming is good.
benda yang baik, tak ada masalah. Bukan body shaming tu ataupun perkataan yang kotor tu bukan benda yang buruk. Bicara yang baik juga bagi mereka. Tetapi dalam Islam, bicara yang baik adalah perkataan yang tak menyakiti hati saudara kita, yang tak mengandungi perkataan yang kasar ataupun lucah ataupun perkara-perkara yang kotor. Jadi dalam buku ni dia ceritakan kepada kita bahawa model untuk kita bicara yang baik ataupun diam hanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana interaksi Nabi dengan para sahabat, interaksi Nabi dengan musuhnya Nabi SAW, dengan munafik, macam mana Nabi SAW berkata-kata. Dia agak sedikit tasawuf, tapi biasanya dalam bab pertama dia akan masukkan unsur tasawuf. Ada dalam bab pertama dia lebih penyucian hati, tapi dalam bab kedua dia banyak menggunakan hadis-hadis untuk bagaimana Nabi SAW punya interaction ataupun interaksi Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi gunakan konsep yang bahasa yang sederhana, tengok kepada orang yang tanya. Kadang-kadang Nabi SAW menggunakan bahasa yang ringkas tapi bagi makna yang padat. Itulah sunnah Nabi SAW yang jarang kita praktikan. Tuan-puan boleh dapatkan buku ni di PTS, boleh DM ataupun boleh tengok di Shopee PTS. Saya rasa buku ni ada. Buku ni tidak silap saya banyak dijual di Shopee pun ada. Boleh dapatkan di Shopee PTS. Tidak silap saya banyak buku ni jual. Dan buku ni dapat satu komentar yang baik, sebab dia buku yang ringkas tapi memberi kesan, yang mana bagi orang yang suka membaca buku-buku yang ringkas tapi memberi kesan, buku ni baik. Sebab kita harus belajar, walaupun tajuk dia falyakul khair aw liyasmut, daripada hadis, bicaralah yang baik ataupun diam. Tapi benda ni nampak kecil tapi orang tak ramai buat. Orang nak belajar cakap baik atau diam ni bukan senang. Tapi kalau orang tu dia nak apply benda ni, dia kena faham macam mana kaedah yang paling tepat untuk mengapply, untuk mengaplikasikan bicaralah yang baik ataupun diam. Kan? Macam mana kita nak mengaplikasi. Tuan-puan boleh dapatkan di buku PTS, di Shopee ataupun di mana-mana PTS punya platform. Dan juga sekarang ni tengah promosi Ramadan, yang mana mereka bagi kad yang banyak, dan juga dapat promosi kad raya. Kad raya ni ada design yang sangat menarik bagi saya, dengan tulus ikhlas. Lepas tu ada PTS Media Group, Penerbit X, mangga ni. Lepas tu boleh dapatkan di boleh dapatkan di Shopee PTS. Kalau kita bercakap buruk dalam hati dan tidak melafazkan secara lisan, bagaimana ya Ustaz? Kalau kita bercakap buruk dalam hati, maksudnya kita orang cakap apa, sindiran dalam hati kan, maksudnya kita tak lafazkan perbuatan tersebut, kita tidak mendapat dosa di atas perbuatan kita tak melafazkan tersebut. Tetapi kita dah buruk sangka, itu dah jadi benda yang tidak elok sebagai seorang Muslim. Adapun dari sudut menyakiti hati saudara, kita tidak dapat dosa atau tidak dipersalahkan atas perbuatan perkataan kita, tapi kita mendapat dosa yang lain, iaitu bersangka buruk. Ataupun sebab kalau kita pernah dengar satu hadis Nabi SAW, apabila baik jasad seseorang, maka baiklah apa yang keluar darinya. Maksudnya kalau kita bercakap buruk dalam hati tentang seseorang, maksudnya kita dalam hati kita masih dalam keadaan belum bersih, belum dalam keimanan yang sempurna. Sebab kita masih tidak menjaga perkataan, hati kita dari benda-benda yang buruk atau benda-benda yang memberi kemudaratan pada diri kita atau orang sekitar kita. Jadi kalau nak bercakap buruk dalam hati ni, kita nilai balik diri kita. Sebabnya ialah kita manusiawi, tapi cuba kita tapis diri kita. Sebab kalau kita berjaya mendidik diri kita daripada bercakap perkataan yang buruk, hatta zahir dan batin, maka itu adalah Muslim yang sangat baik. Sebabnya daripada hadis Nabi SAW pun kita selalu ingat bahawa apabila baik hati ni, maka baik apa yang zahirnya. Kalau orang yang mampu menjaga hatinya, insya-Allah dia akan mampu menjaga apa yang akan keluar daripada lidahnya. Adapun kalau dia sekadar bercakap buruk dalam hati, dosa dia adalah disebabkan perbuatan dia bersangka buruk. Dan adapun kalau dia dah mengucapkan kepada orang perkataan yang buruk, maka dia perlu meminta maaf kepada orang itu, kerana di akhirat nanti kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita sakiti hati itu. Kalau kita pernah dengar hadis yang lain,
Jadi tuan-puan mendapatkan buku ni sangat baik bagi saya. Satu penulisan yang sangat ringkas tetapi penuh dengan isi, dan juga kata-kata daripada para sahabat, kata-kata daripada hadis daripada Nabi SAW. Dia pecah pada 2 bab. Yang pertama, Muslim yang baik kena jaga lidah, kena jaga perkataan, kena jaga mulut. Pentingnya menjaga lidah kita daripada perbuatan yang buruk. Ada pun yang kedua, bab yang kedua dia bagi tahu siapa yang kita kena ikut untuk bicara yang baik ataupun diam ni. Mestilah Nabi SAW. Seperti saya katakan tadi, ada diam, ada orang ni banyak diam tapi kebenaran pun dia diam. Ada orang ni banyak diam tapi terhadap keburukan pun dia diam. Maksiat depan mata pun diam. Dia kata, Nabi kata falyakul khair aliyasmud. Cakap baik ataupun diam je lah. Aku tak mampu nak cakap baik, aku maki dia kan lagi tapi aku diam je. Tidak juga tuan-puan. Ada satu sosok yang kita boleh, sosok tubuh yang kita boleh ikut, iaitu Nabi SAW. Yang Nabi SAW takkan diam dalam perkara yang melibatkan kebatilan. Itu saja. Barakallahu fikum. Ada apa-apa soalan ke? Boleh dapatkan di PTS. Dan juga dapatkan promosi Ramadan. Ada duit raya. Duit raya tak ada lah. Kad sampul raya. Memang tahu PTS nak bagi duit raya sekali pun okey. Ada sampul raya dan juga ada kad-kad yang diberikan oleh PTS, yang mana tengah promosi sekarang. Boleh dapatkan, moga-moga dapat boleh jadikan bacaan sepanjang Ramadan, yang mana membaca perkara yang baik juga adalah satu amal kebaikan daripada kita meluangkan masa kita terhadap perkara-perkara yang melalaikan, terutama di video-video yang memberi kurang manfaat pada diri kita. Baik kita membaca bacaan yang baik kan. Selain kita membaca Al-Quran, bacalah buku-buku yang baik seperti buku ni ataupun buku-buku yang ada di PTS berkaitan dengan agama, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan benda yang mampu menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ada apa-apa soalan ke? Barakallahu fikum. Boleh dapatkan di PTS punya buku. Dah tak terbalik kan? Bicaralah yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair al yasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Buku ni oleh Iqra' Firdaus, penulis dari Indonesia. Dan saya ada suka satu part dalam buku ni. Dia kata apa? Simbolik manusia diciptakan dengan 2 telinga 1 mulut adalah supaya kita ni banyak mendengar daripada banyak bercakap. Betul juga lah. Kita ni kadang-kadang banyak bercakap tapi kurang mendengar. Kadang-kadang banyak bercakap juga membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kerosakan diri kita. Maka dapatkan buku tersebut untuk menambah ilmu, untuk memberi satu motivasi kepada diri kita supaya bercakap baik ataupun diam tu benda yang kita boleh apply. Macam mana diam kita, macam mana bercara baik tu, macam mana kita boleh ucap bercara baik tu. Adakah setiap masa kita kena diam? Itu semua dijawab dalam buku Bicaralah yang Baik ataupun Diam, tulisan Iqra' Firdaus. Boleh dapatkan di PTS, Shopee ataupun di DM buku PTS. Dan dapatkan juga sampul raya dan juga banyak-banyak kad yang menarik sempena promosi Ramadan ni. Saya rasa kalau tuan-puan tak dapatkan sekarang, time promosi Ramadan ni agak rugi. Sebab saya nampak ada banyak sangat kad-kad bagi siapa yang suka kumpul kad-kad raya ataupun kad-kad buku ni. Saya rasa macam saya ada banyak buku. Jadi kadang-kadang saya tak ada kad-kad untuk selit. Penanda buku je, penanda buku tak ada, saya nak selit. Jadi PTS bagi dengan sangat banyak. Saya rasa mereka ada stok yang sangat banyak. Pemurah sikit bulan Ramadan ni. Saya gurau mereka pemurah sikit bulan Ramadan ni mereka berikan. Dan boleh dapatkan selagi stok masih ada di PTS, Shopee PTS ataupun di mana-mana platform penjualan Shopee. Jazakallah khair, wallahu barakallahu fikum. Kita jumpa pada siri yang akan datang. Review buku seterusnya. Lepas ni buku seterusnya bukunya agak menarik, bab bid'ah. Mungkin ramai yang suka masuk kot. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.